Okey, jadi hari ni kita masuk kelas kita yang keempat kan. Pasal elektromagnet kan, betul kelas keempat. Betul kan? Ya, hari ni tajuk dia kita nak belajar pasal aruhan elektromagnet. Okey, jadi aruhan ni dalam bahasa Inggeris dia induced. Induced. Jadi apa maksud dia, kamu siapa tahu? Mesti kamu tak tahu kan? Ni perkataan yang baru untuk kamu tak? Aruhan elektromagnet. Okey, jadi kita tengok satu statement yang cikgu tulis. Kalau sebelum ni kamu belajar kan, daripada elektrik kita lalukan kat konduktor, kita dapat magnet kan, elektromagnet kita kan. Boleh tak magnet menghasilkan elektrik? Boleh tak? Boleh. Magnet hasilkan elektrik? Boleh. Boleh kan? Sebab elektrik dalam rumah kamu ni dihasilkan oleh magnet lah, no? Okey. Jadi konsep yang ni, konsep aruhan elektromagnet ni kan ditemui oleh ni Michael Faraday. Dia dah lama dah, ditemui pada tahun 1831 dan yang ni saya tak eksperimen dia nak. Kamu nampak tak apa dia buat? Jadi dia ada satu solenoid kan, nampak tak? Solenoid ni sambung pada yang ni sel dia. Okay. Jadi yang ni dia punya magnet. Lepas tu yang ni sambung pada galvanometer. Yang ni macam emitter. Ini emitter dulu-dulu. Jadi dia ambil magnet dia ni, dia masukkan kat dalam dia punya solenoid tu. Lepas tu jadi kalau kita tukar kan, kita modern kan rupa eksperimen tu gini lah. Kita ada magnet, dia punya elektromagnet kan. Magnet dia masuk dalam solenoid. Lepas tu dia sambung pada galvanometer. Ingat galvanometer ni satu ammeter. Dia boleh baca arus. Tapi dia punya, nampak tak dia punya jarum kat mana? Jarum dekat mana? Nampak? Tengok. Kat tengah. Kenapa jarum dekat tengah? Siapa tahu? Siapa rasa dia tahu? Kenapa jarum dekat tengah? Jarum kat tengah? Mana jarum dah? Ni? Oh tu, yang tu. Kenapa jarum dekat tengah? So, dia neutral? Dia boleh baca yang positif dengan negatif. Nampak tak dia ada negatif positif ni? Jadi kalau emitter biasa, jarum dekat ujung kan? Kamu tak boleh pasang dia terbalik kan? Dia hanya boleh pergi satu direction je. Tapi galvanometer ni boleh pergi dua direction, sama ada maknanya arus tu pergi terbalik ataupun tak terbalik lah, dia ada positif negatif dia. Jadi bila kita masukkan magnet ni pemerhatian dia. Apabila magnet didekatkan pada hujung solenoid, jarum galvanometer tu terpesong. Dia nampak ada pergerakan pada jarum tu. Maksudnya apa? Ada arus. Ada arus terhasil. Jadi arus ni kita panggil dia special sebab dia datang daripada magnet. Yang tu yang datang perkataan aruhan tu. Jadi bila magnet ni dimasuk dalam solenoid, dia terhasilnya satu daya gerak elektrik aruhan. DGE aruhan. Di DGE aruhan tu lalu dalam solenoid tu kita dapat arus aruhan. Mari cikgu tunjuk kamu satu simulasi Ni simulasi yang mana yang ni? Okey. Jadi kita ada magnet bar. Okey. Jadi bila kita gerakkan dia, kamu nampak tak yang ni galvanometer dia? Galvanometer dia bergerak kan? Jadi bila kita masukkan dalam solenoid tu, kamu dapati bahawa bacaan kamu punya galvanometer tu ada. Nampak tak? Ada perbezaan. Bila kamu gerak macam ni, dia ada positif, dia ada negatif dia kan? Jadi yang ni yang kita panggil sebagai DGE aruhan tu, aruhan elektromagnet . Dan arus yang mengalir dalam ni, arus yang dihasilkan oleh magnet ni, yang tu kita panggil sebagai arus aruhan. Arus aruhan. Lagi kita tengok lagi yang ni. Faham ? Okey, jadi bila nampak tak ada bateri ya. Jadi maknanya magnet ni bila dia masuk dalam solenoid ni ada something yang happen pada medan dia yang menghasilkan tenaga elektrik ni, yang menghasilkan arus ni. Tu siapa punya lagu tu? Okey. Jadi kita tengok dulu takrif arus aruhan elektromagnet ni. Yang ni takrif dia. Aruhan elektromagnet ialah penghasilan daya gerak elektrik kan. Daya gerak elektrik tu maknanya dia hasilkan satu voltage lah
aruhan dalam suatu konduktor apabila terdapat perubahan ataupun pemotongan flux magnet. Hari tu kamu belajar kan flux magnet tu apa dia? Flux magnet tu apa? Flux apa? Siapa ingat? Tak ingat. Tak ingat? Semua tak ingat? Flux tu garis-garis medan magnet tu. Tu flux magnet. Kan medan tu ada garis-garis kan, kita panggil dia sebagai flux. Jadi dia kata DGE tu terhasil daripada perubahan ataupun pemotongan flux magnet kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet. Jadi gerakan relatif tu maknanya kita gerakkan kan. Tadi cikgu gerakkan cikgu punya magnet bar ni kan. Jadi bila dia gerak ni, dia punya flux, jadi cikgu tunjuk. Ni flux dia. Boleh? Jadi bila cikgu gerakkan masuk dalam ni, ada perubahan berlaku pada flux dia sebab dia interact dengan kamu punya solenoid ni. Jadi perubahan flux tu menghasilkan tenaga elektrik ni. Jadi bila, yang ni maknanya kita kena bagi tenaga kat dia lah. Kita gerakkan dia, kita bagi tenaga kinetik kan. Jadi bila kita gerakkan dia, tenaga tu menyebabkan flux magnet ni berubah. Yang ni flux dia berubah. Jadi bila ada perubahan pada flux magnet ni, dia akan hasilkan tenaga elektrik yang kamu nampak sebagai besongan pada galvanometer ni. Faham tak? Faham tak? Okay. Jadi dia kata kalau DGE itu mengalir, yang tu kita panggil dia sebagai arus aruhan. Jadi arus aruhan ni arus dia mesti mengalir dalam konduktor tu. Okay, jadi yang ni cara kita hasilkan arus DGE aruhan tu ada dua cara. Sebab gerakan relatif tu kan kita boleh sama ada gerakkan kita punya dawai tu ke arah magnet macam yang gambar yang pertama ni, ataupun magnet tu kita gerakkan ke arah kita punya solenoid. Nampak tak? Jadi kalau kata kita gerakkan dawai lurus antara kita punya, yang ni magnet yang kita letak dalam dinding C macam hari tu kan. Jadi kalau kita buat gerakan dawai kepada magnet, yang tu kita panggil dia sebagai pemotongan flux magnet. Kita potong flux magnet tu bila kita lalukan dia konduktor kat celah magnet tu. Faham? Jadi kita panggil dia sebagai pemotongan flux. Jadi kalau kata kita masukkan satu magnet ke dalam satu solenoid, yang ni kita panggil dia sebagai perubahan flux oleh gegelung. Boleh? Maknanya gegelung ni menyebabkan flux magnet ni berubah. Bahasa Inggeris ni dipanggil flux linkage. Perubahan flux ni dipanggil flux linkage. Maknanya kita boleh sama ada gerakkan konduktor kepada magnet ataupun kita gerakkan magnet kepada konduktor. Dia mesti ada satu gerakan. Dia tak boleh pegun. Maknanya kalau kamu berhenti gerak, kamu punya galvanometer tu pun berhenti. Dia ada bila ada gerakan saja. Ni kalau kata kat lab pun kamu boleh nampak ni, kalau kita pakai solenoid kita gerakkan magnet macam ni. Masa kamu gerak, nampak tak? Masa dia bergerak baru dia ada DGE aruhan tu, tapi bila kamu pegun tak ada. Jadi gerak yang ke belakang dapat DGE aruhan yang berbeza dengan gerakan ke depan. Yang ni positif kan? Yang ni negatif. Jadi kalau kamu gerak lagi laju, kamu gerak pun lagi berbeza. Berbeza dengan kamu gerak perlahan. Kalau kamu kat sini mungkin kamu tak nampak lah. Tapi kalau kamu gerak lagi laju, sebenarnya kamu dapat DGE aruhan yang lebih banyak. Jadi kamu boleh terbalikkan magnet ni. Lepas tu kamu tengok, observe kamu punya galvanometer tu. Jadi yang ni bila kita masukkan kutub selatan, dekatkan dengan solenoid, kamu dapati bahawa DGE dia positif kan. Bila kita tarik keluar, dia negatif kan. Jadi kalau kita ubah kutub tu, kita masuk yang north ni, masuk dalam solenoid, nampak tak dia terbalik. Yang ni negatif dulu, lepas tu bila tarik keluar dia positif. Nampak? Jadi maknanya mesti ada something, ada hukum, sesuatu hukum ataupun yang menentukan bila dia positif, bila dia negatif. Jadi benda ni sekejap lagi kita belajar. Takat ni kamu faham tak macam mana penghasilan aruhan DGE tu, DGE aruhan tu, faham tak? Faham tak? Dia perkataan aruhan ni merujuk kepada DGE yang dihasilkan oleh magnet. Kita tambah perkataan aruhan. Kalau DGE biasa maknanya daripada bateri, kita panggil dia DGE saja kan. Tapi yang ni DGE yang dihasilkan oleh perubahan flux magnet, nama dia DGE aruhan. Dan arus yang ngalir tu kita tak panggil dia arus semata-mata, kita panggil dia arus aruhan. Jadi kalau dia tanya kamu apakah fungsi galvanometer ni, kamu tak boleh kata untuk baca arus saja, kamu kena bagi tahu lagi tepat lagi
untuk baca aruhan elektromagnet. Faham? Jadi kamu kena spesifikkan perkataan aruhan ni. Bila kamu catat. Alright. Jadi yang ni penghasilan dia ada 2, pemotongan dengan ataupun perubahan. Lepas tu nampak tak? Yang ni untuk kes yang ni, yang first one ni, arah arus aruhan yang mengalir, dia akan ada arah arus yang mengalir kan? Sebab tu galvanometer kamu tu tendang arah yang berbeza kan? Maknanya arus tu boleh mengalir macam ni ataupun macam ni, clockwise ke anti-clockwise ke. Okay? Sebab dia bukan bateri kan? Bateri dia dah set dah. Dia akan pergi dia positif ke negatif kan? Yang ni magnet yang hasilkan arus tu, jadi dia boleh berubah-ubah. Jadi untuk konduktor lurus macam ni yang kita masukkan dia kat celah-celah magnet ni, kita boleh tentukan arah arus tu dengan petua tangan kanan Fleming. Jadi hari tu kamu pakai tangan kiri kan. Jadi kamu ingat tangan kiri tu untuk daya saling tindakan. Faham? Bila kita ada bateri. Tangan kanan untuk aruhan bila kita tak ada bateri. Jadi kiri kanan berbeza. Jadi kalau kata tangan kanan, sama je lah simbol dia. Maknanya dia FDI juga. Dengan kamu punya F tu ibu jari kamu. B kamu tu medan magnet kamu kan. Medan magnet kamu tu jari tunjuk kamu, jari hantu kamu tu arus aruhan lah ni. Okay. Jadi sama juga position dia. Position dia masih lagi 90 darjah antara satu sama lain. Okay. Jadi kita boleh tahu arah arus tu. Jadi kalau kata arus aruhan ni, dia lain sikit dengan daya saling tindakan kan. Daya saling tindakan kamu nak cari arah daya. Sebab daya tu dihasilkan oleh medan magnet dengan arus kan. Tapi yang ni kamu tahu pergerakan tangan kamu. Katakan gambar ni, kamu nampak dia gerak ke bawah kan. Dia gerakkan ke bawah tu adalah daya kamu. Okay. Dan kamu tahu kamu punya medan magnet tu sebab magnet bar ni dia dah set dah daripada utara ke selatan. Jadi kat sini untuk kes petua tangan Fleming ni selalunya yang kita nak cari tu adalah dia punya arus. Okay, arah arus yang mengalir dan selalunya last kali dia akan suruh kamu label kat mana galvanometer kamu punya jarum. Dia pergi kanan ke kiri. Jadi kamu tengok gambar ni elok. Betul, yang ni dia dah label semua kan. Jadi arus tu sama juga dia mengalir dari positif ke negatif juga. Tapi kamu yang tu last kamu dapat lah. First kali daya yang ditindakkan. Lepas tu magnet tu daripada north south. Lepas tu bila 2 orang ni dalam position, kamu check jari kamu yang arus tu, tengok arah dia pergi mana. Lepas tu kalau dia sambung dalam litar, kamu check sampai dia sampai galvanometer tu. Kita buat exercise sikit. Okay, tentukan F atau I gambar di bawah. Kamu tengok apa yang dia label. Gambar yang pertama ni, dia bagi kamu arus kan. Jadi yang ni kamu kena tentukan arah daya tu. Cuba kamu set upkan tangan kamu. Kamu tengok dia punya dia punya bateri pula. Dia punya terminal kutub magnet tu dulu north to south tu. Lepas tu arus tu. Jadi yang ni tangan kanan lah. Jadi north to south tu macam keluar. Clear. North to south. Lepas tu arus kamu macam masuk dalam skrin cikgu. Faham tak? Jadi arus tu masuk. Jadi daya kamu pergi mana? Daya kamu tunjuk arah mana? Atas. Dapat tak? Dapat tak? Jadi yang ni kena pakai tangan kanan Fleming. Mana cikgu punya pen? Jadi untuk konduktor lurus ni kita akan pakai tangan kanan Fleming ke atas. Okay. Ni set up jari kamu ikut je. Jadi kalau gambar tu tak berapa keluar atau masuk, kamu adjust je lah macam gambar tu. Jadi I ni kamu anggap dia masuk. Okay, jadi ibu jari kamu tu force kamu. Jadi force kamu yang ni ke atas. Okay, jadi dia boleh je suruh kamu cari mana-mana maksudnya. Macam kadang-kadang dia suruh kamu cari B. Tapi selalunya kita akan cari I. Okay, untuk gambar yang kedua ni kita kena cari I dia. Cuba kamu tengok I dia gerak daripada A ke B ke B ke A. Jadi kamu punya force tu ke atas. Yang ni tergeliat sikit tangan kamu nak buat lah. Lepas tu kamu punya medan magnet tu pergi daripada north to south. Macam pergi ke arah, kamu boleh tunjuk ke arah kanan sikit lah. Okay. Jadi arus kamu tunjuk arah mana? A ke B ke B ke A? A ke B. Betul tak? Semua dapat lah? Faham lah? Jadi yang ni tak nak lama sebab ada benda lain lagi kamu nak belajar ni. Okay. Jadi dia gerak A ke B kan? Jadi kalau dia gerak A ke B, kalau kita trace dia sampai galvanometer, galvanometer kan arrow dia kat tengah kalau dia kosong kan. Jadi yang ni galvanometer tu akan tendang ke arah yang kita kata negatif lah kalau dia arah ni. Jadi kalau dia suruh label galvanometer macam ni lah. Kamu tengok
daripada I tu kamu mengalirkan dia. Jadi dia ikut je, dia akan ikut arah arus ni. Yang ni dia akan menyebabkan galvanometer kamu, ini center kosong dia. Dia terpesong ke arah kiri kan. Macam tu Jadi yang ni kalau kamu nampak konduktor lurus magnet, maknanya kamu kena guna tangan kanan Fleming kamu. Alright, jadi tadi satu lagi ada gambar yang ni kan, solenoid dengan magnet bar ni kan. Jadi untuk yang ni kita ada hukum. Kita ada hukum baru. Okay, jadi sebelum ni kamu tak ada hukum, dah lama dah tak sebut hukum. Jadi tiba-tiba ada dua hukum. Tajuk ni ada dua hukum. Jadi dia kata kat sini magnitude penghasilan DG aruhan dan arah arus aruhan boleh ditentukan dengan dua hukum ni. Jadi untuk magnitude penghasilan DG aruhan ni kita akan tentukan dia pakai hukum Faraday. Ya. Lepas tu arah arus aruhan, maknanya arah arus yang bergerak dalam solenoid, kita pakai hukum Lenz. Okay, jadi exam dia akan tanya kamu tahu, kalau dia tanya kamu soalan bahasa arah, dia akan last kali dia akan tanya kamu apakah hukum yang terlibat. Jadi kamu kena betul-betul boleh bezakan antara hukum Faraday ni dengan hukum Lenz ni. Ada dua biji. Okay, jadi kita akan tengok hukum Lenz dulu sebab kita nak tengok arah dulu. Arah ni susah lagi, Faraday ni senang. Okay. Jadi hukum Lenz menyatakan bahawa arus aruhan yang terhasil sentiasa mengalir pada arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Dia kata arus aruhan ni akan mengalir dalam arah yang menentang perubahan flux magnet. Apa maksud dia kat situ? Jadi kita tengok gambar ni. Jadi kalau solenoid kan dia ada kutub utara dengan selatan kan. Sebab tu hari ni kita kena guna genggaman tangan kanan untuk tentukan kutub utara selatan magnet ni. Jadi kalau kata kita dekatkan satu magnet bar kutub utara dekat dengan solenoid kamu ni untuk menentang kutub utara magnet bar ni, kamu punya solenoid ni akan hasilkan arus aruhan yang mengalir untuk menghasilkan kutub utara juga. Boleh? Dia nak lawan kutub utara magnet tu, jadi dia akan hasilkan kutub utara dia sendiri. Ni bila kata dia kutub utara solenoid, maknanya arus tu bergerak ikut jari-jari kamu yang lain kan. Kita pakai ibu jari kita akan tunjuk ke arah magnet bar kamu kan. Jadi jari-jari yang kamu yang lain-lain tu betul tak dia ikut arah ni? Betul tak dia ikut arah ni? Jadi kamu tentukan utara dulu. Jadi kalau kata magnet bar ni gerak ke arah kamu solenoid untuk menentang penghasilan perubahan flux kan, dia akan hasilkan kutub utara juga. Jadi kamu punya ibu jari tu kena tunjuk utara kat belah dekat dengan magnet tu lah. Jadi bila kamu tunjuk utara belah sini, jari-jari yang lain ni, yang ni arah arus aruhan kamu yang dalam kamu ni solenoid. Jadi maknanya dia akan hasilkan arus aruhan yang menghasilkan kutub utara supaya dia dapat menentang perubahan flux yang menghasilkannya, iaitu magnet bar ni. Sekejap lagi cikgu tunjuk simulasi cikgu balik. Jadi kamu kena tentukan arus aruhan tu, maknanya kamu kena labelkan arus yang mengalir dalam solenoid lah. Jadi kita boleh tahu kalau kita apply hukum Lenz. Maksudnya kita apply hukum Lenz dulu nak tahu dia utara ke selatan. Lepas tu kita guna kita punya genggaman tangan kanan untuk solenoid tu untuk kita tentukan arus aruhan kita. Okay? Ini mungkin kamu tak faham. Sekejap kita buat latihan. Jadi bila dah tentukan, last kali mungkin kamu kena labelkan galvanometer kamu. Jadi dia kosong sini. Kalau dia pusing ke arah kanan ni maksudnya kalau dia pergi arah sini maknanya dia akan tendang galvanometer kamu arah kanan lah. Okay? Jadi ini kalau kita dekatkan, nampak tak gerakan dia? Kita dekatkan magnet bar kita ke arah kita punya solenoid. Jadi dia berbeza bila kita jauhkan, sebab tu tadi kamu nampak kan bila kita dekatkan, kamu punya galvanometer tendang arah lain. Bila kita jauhkan arah lain. Jadi kalau menjauhi, okay, dia nak kepada kamu magnet bar ni untuk menentang, dia akan hasilkan kutub selatan pula. Ya? Jadi kalau kamu bawa lari kamu punya north pole daripada solenoid tu, cara dia menentang perubahan flux adalah dengan dia menghasilkan kutub selatan kat belah sini. Jadi, kalau dia hasilkan kutub selatan, maknanya kamu punya ibu jari tu kena tunjuk sini lah sebab utara sini utara belah sini, selatan belah sini. Jadi kamu tengok kamu punya jari-jari yang lain tu, yang tu kamu punya arus aruhan dalam kamu punya solenoid tu. Jadi kalau kata selatan, kamu genggam dia supaya ibu jari kamu pergi belah kiri kan. Jadi jari-jari kamu yang kat depan tu, yang tu arus aruhan yang kat depan tu. Jadi dia akan menyebabkan kamu punya, tengoklah, galvanometer kamu tersepak ke arah kiri. Jadi dia berbeza. Tadi dia kanan, kiri. Jadi cara yang mudah untuk kamu ingat macam ni je. Kekutuban magnet
dan solenoid sama. Ketika magnet mendekati solenoid, maknanya kalau kata kamu dekat kutub utara, dia akan hasilkan utara. Kalau kamu dekat kutub selatan, dia akan hasilkan selatan. Tapi kalau kamu tarik keluar, kalau kamu jauhkan magnet bar daripada solenoid kamu, dia akan hasilkan kutub yang berbeza. No? Dia akan hasilkan selatan. Kalau bawa lari utara, dia akan hasilkan selatan. Kalau bawa lari selatan, dia akan hasilkan utara. Lepas tu kamu check dengan jari kamu nak tengok aruh-aruhan tu macam mana untuk hasilkan selatan dengan utara tu. Okay. Mari kita tengok simulasi sikit. Jadi kalau kata simulasi yang ni cantik sikit lah. Okay. Ini yang berlaku. Jadi bila dia mendekati kamu punya solenoid, kamu nampak tak? Yang ni biru selatan kan? Selatan nampak tak dia biru juga. Dia nak menentang. Macam dia tolak lah nak. Tapi bila kita tarik, menjauhi dia hasilkan north kat sini. Jadi dia berbeza. Dia nak cara dia nak menentang tu dengan dia menghasilkan kutub yang sama bila kita dekat dengan dia. Bila dia menjauhi, dia hasilkan kutub yang berlainan. Faham tak? Faham tak? Ini cara, ini hukum Lens ni. Jadi untuk dia hasilkan kutub selatan kat belah sini, macam cikgu slowkan sikit. Untuk kita hasilkan kutub selatan kat sini, yang tu yang kamu kena pakai kamu punya genggaman tangan kanan tu. Kutub selatan tu maknanya utara dia kat belah kanan. Nampak tak merah tu belah kanan. Jadi kat situ kamu boleh tahu arus yang mengalir dalam ni. Lepas tu kalau disamakan meter, kamu tahu kat mana yang ditendang. Sama dengan kes yang ni. Bila kita bawakan kutub utara kat dia jadi negatif kat sini kan. Sebab kat sini dia akan hasilkan utara. Jadi kalau hasil kat utara, arus dia turun, lepas tu dia akan follow sampai kat sini. Lepas tu dia akan menyebabkan kamu punya galvanometer tu dia tertendang ke arah kiri ke kanan kan. Jadi bila kita tarik berbeza, bila kita tolak berbeza. Yang ni semua berdasarkan hukum Lens. Ada ni terkeluar. Okay. Faham tak? Mari kita buat latihan sikit. Faham tak? Faham tak? Rasa macam faham kan? Bila mendekati kutub dia sama, bila menjauhi kutub dia berbeza. Maknanya kalau kita dekat kutub utara, dia akan hasilkan kutub utara. Kalau kita dekatkan kutub selatan, dia akan hasilkan kutub selatan. Kalau kita jauhkan kutub utara, dia akan hasilkan kutub selatan. Kalau kita jauhkan kutub selatan, dia akan hasilkan kutub utara. Boleh? Mari kita buat latihan sikit. Tentukan arah arus aruhan yang mengalir dalam gegelung dan arah pesongan jarum galvanometer. Okay, untuk yang first one ni. Yang ni dia dekatkan kutub utara kan. Jadi yang dekat dengan magnet ni kutub apa? Utara ni senang. Jadi ni utara, ini selatan. Okey, arus ni turun ke naik? Cuba kamu genggamkan tangan kamu. Dia turun ke naik? Turun ke naik? Turun. Ya ke turun? Cikgu tengah genggam ni, kamu genggam tak? Utara kena tunjuk ke arah kiri. Naik. Naik. Naik kan? Sini. Betul tak jari kamu naik kan? Naik kan? Okey. Jadi naik. Yang ni naik juga kan? Jadi maknanya sini turun belah sini. Jadi dia akan menyebabkan kamu punya galvanometer tersepak kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Okay, faham? Okay, yang next one ni. Dia menjauhkan kutub utara. Apa jadi? Dia dekat selatan tu bang. Ini apa? Dekat Selatan. Yang ni utara. Terbalik lah. Okay, jadi arus kamu macam mana dalam gegelung tu? Kamu genggam tangan kamu. Ibu jari kamu Bawah. utara kan? Jadi yang ni turun bawah kan? Okay, turun bawah semua. Turun bawah. Okay. Alright, lepas tu dia akan tendang galvanometer ni belah kanan. Macam tu. Jadi dia tak kisah sangat yang ni tak ada positif negatif. Kamu kena tahu dia kanan ke kiri. Kalau kamu describe pun kamu kata pesongan galvanometer tu ke kanan. Pesongan galvanometer tu ke kiri. Alright, lagi 2 biji. Sekarang ni selatan dekatkan dengan kamu solenoid. Yang ni kutub apa? Selatan. Selatan juga. Utara. Mendekati kutub sama, menjauhi kutub berbeza. Alright, jadi kamu guna genggaman tangan kanan. Kamu arus tu naik ke turun dalam kamu solenoid? Turun. Okay. Turun. Last kali dia terpesong ke arah kanan. Okay. Senang kan? Ini hukum Lens lah. Okay, yang last kali ni kita bawa lari kutub selatan. Apa jadi? Sini jadi apa? Utara. Utara. Sebab menjauhi,
dia nak kepada magnet ni lah. Bila benda tu lari, dia nak kepadanya. Tapi bila dekat, dia nak menjauhinya. Boleh? Okay, jadi yang ni selatan. Okay, jadi kita genggam kita punya solenoid tu. Kamu punya arus naik ke turun dalam solenoid? Naik. 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 Okay, jadi trace balik sampai bawah. Maknanya dia sepak arah kiri. Okay, dia pesong arah kiri. Alright? Faham lah? Faham? Faham. Okay, jadi yang ni hukum Lenz. Ni kalau pas ni dapat banyak dah aruhan ya. Yang ni yang selalu ditanya. Okay. Lepas tu kita masuk pula kita punya hukum Faraday. Hukum Faraday berkaitan dengan magnitude DGE aruhan tu kan. Maknanya kita nak tahu apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kamu punya DGE aruhan ni besar. Jadi dia kata kat sini magnitude DGE aruhan yang mengalir dalam satu konduktor adalah berkadar langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Oh, okey. Jadi bila dikata kadar perubahan flux tu maknanya semakin banyak pemotongan flux magnet ataupun semakin banyak perubahan yang berlaku pada flux magnet tu semakin besar DGE aruhan kamu. Jadi tadi kamu ada tengok simulasi tadi kan? Siapa tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar perubahan flux kamu? Macam mana kita nak tambah kita punya DGE aruhan? Apa yang boleh menyebabkan kadar flux kamu ni bertambah? Kelajuan, betul? Kelajuan apa? Kelajuan gerakan. Gerakan apa kita panggil dia? Tadi daripada takrif dia. Ini ya, kamu Tarik tolak. Ni. Kelajuan gerakan relatif. Gerakan relatif maknanya sama ada kamu dekatkan magnet bar tu. Maknanya kamu dekatkan magnet bar tu laju-laju kepada kamu punya konduktor ataupun konduktor tu dekatkan laju-laju kepada magnet bar kamu. Jadi laju dia betul laju dia. Okey, jadi kelajuan gerakan relatif kamu. Lagi laju lagi bagus ke lagi perlahan lagi bagus? Lagi laju. Betul. Kelajuan gerakan relatif. Kiranya kalau laju kita buat banyak kerja ke jadi dapat banyak lagi. Kita punya DGE aruhan relatif. Okey, apa lagi faktor? Panjang magnet. Panjang magnet? Tak. Jangan cakap panjang. Ubah sikit word tu. Kekuatan magnet. Kekuatan dia sebab lagi kuat magnet tu lagi banyak flux kan, lagi banyak garis-garis kan. Lagi banyak garis boleh dipotong. Faham? Jadi lagi banyak garis dipotong lagi besar DGE terhasil. Jadi kekuatan magnet kekal kamu tu. Kekuatan magnet. Okey, satu lagi faktor. Kalau dia masuk dalam satu solenoid. Jadi apa faktor yang ketiga tu? Tengok gambar ni dia. Ini. Apa beza ni dengan ni? Bilangan lilitan. Tu. Bilangan lilitan. Dia nampak tak yang ni kecil je kan? Tapi kalau kita tolak laju dia besar lah. Yang ni kita tolak, nampak dia lagi besar. Jadi bilangan lilitan pun mempengaruhi. Lagi banyak lilitan gegelung kamu lagi bagus, lagi kuat. Lagi banyak flux boleh dipotong. Dalam satu masa. Okay. Yang ni bilangan lilitan solenoid. Lilitan solenoid. Faktor-faktor ni sangat penting kamu ingat sebab biasalah kamu dalam tajuk elektromagnet ni eksperimen dia ada selalunya tiga subtopik kan. Yang first kali elektromagnet, yang second one tu diagram elektrik, yang ni yang third one. Aruhan elektromagnet. Jadi antara semua tu yang ni eksperimen yang paling senang. Saya rasa last kali dia keluar SPM mana? 2 tahun lepas kot. Dah keluar. Okay. Jadi tapi dia keluar salah satu faktor, mungkin boleh keluar faktor yang lain-lain. Jadi dia kata kat sini apabila DGE aruhan bertambah, arus aruhan yang mengalir pun bertambah lah sebab V kan. V dengan I berkadar langsung. Okay. Jadi eksperimen untuk menentukan magnitude arus aruhan. Yang ni senang ya. Ni saya tak dia. Jadi kalau kita nak buat eksperimen ni kita kena ada ruler. Okay. Sebab kita macam mana ni dia buat apa ni? Dia jatuhkan magnet bar dia kan. Jadi kita akan jatuhkan magnet bar kita dalam solenoid kita. Lepas tu kita akan tengok bacaan galvanometer. Jadi sebab bacaan tu cepat, cikgu rasa kamu kena tangkap gambar kalau kamu buat eksperimen. Cikgu tak pernah buat lah dalam lab. Sebab susah nak baca galvanometer, dia sepak sekejap kan. Okay. Jadi kita ada 3 faktor tadi kan. Faktor kekuatan magnet, faktor bilangan solenoid. Bilangan solenoid. Dengan solenoid dengan gerakan relatif. Gerakan relatif kan. Jadi macam mana kamu nak tambah kekuatan magnet tu? Kamu buat apa?
Tambah bilangan magnet boleh? Boleh. Walaupun nampak macam dah banyak tu mesti tak muat dan solenoid kan. Tapi yang tu boleh valid answer. Kamu boleh tambah bilangan magnet bar untuk tambah kekuatan magnet. Lepas tu kalau solenoid tu senang kan. Kamu akan tambah lilitan solenoid tu kata 10, lepas tu 20, 30, 40, 50. Tapi yang last tu gerakan relatif. Macam mana kamu nak tambah gerakan relatif? Jatuh dari tempat lagi tinggi. Betul. Jadi kalau kita jatuh, dia jatuh dengan pecitan kan? Dia maknanya untuk eksperimen solenoid dengan magnet bar tu, kalau yang tu manipulasi, kita kena jatuh daripada H yang sama. Dekat sini, kamu yang north kan? Ni kamu ukur dari sini ke lantai lah kata. Yang ni H. Jadi kalau dia malah, kamu kena start dengan H yang sama. Sebab bila dia sampai kat sini, dia